Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda semua, pengikut-pengikut admin maupun yang baru melihat channel ini. Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi sebelum itu bantu admin minta tolong tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini untuk Anda semua. Terima kasih. Info ini sangat-sangat penting untuk Anda mengetahui apa yang akan admin sampaikan kepada Anda pada hari ini. Dengar sampai habis. Terima kasih. Pagi tadi dengan beri ruang, pertama saya menyampaikan adalah tuju dan keutamaan dan disambut oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri membincangkan tentang apa yang perlu disegerakan, dan juga saya sampaikan tentang hasrat kepada Yang Maha Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Dan perlu di peringkat ini seperti mana saya sampaikan kepada Jemaah Menteri untuk mengelakkan tomahan dan kekeliruan tentang fakta dan kronologi. Yang Pertuan Agong bertindak berdasarkan kuasa wewenang yang ada dalam perlembagaan untuk melantik Perdana Menteri, walaupun diperaku oleh Tan Sri Muhyiddin yang mempunyai 115, tapi belum tempoh had yang ditetapkan pada jam 2 petang keesokannya, di mana 9 dari ahli Parlimen UMNO telah tarik dan pihak GPS telah memberi pengakuan untuk menyerahkan kebijaksanaan Yang Pertuan Agong untuk memutuskan. Maka jumlah itu tentunya dipertikaikan. Dan ini yang dimaklumkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu yang kemudian membuat keputusan sebulat suara menetapkan calon Perdana Menteri yang baru. Jadi saya rasa sudah sampai ketikanya untuk menerima kenyataan ini dan jangan mempertikaikan kuasa dan wewenang serta kebijaksanaan kepada Yang Maha Mulia dan Pertuan Agong. Ini tidak menghalang usaha-usaha lain mengikut jalur parlimen dan demokrasi untuk menolak dan sebagainya, tetapi untuk mempertikaikan keabsahan tidak sesuai. Dan ini terkait juga dengan keputusan pihak keselamatan, khususnya PDRM, untuk melakukan siasatan. Saya ini bezakan. Pertama, dia bukan arahan Perdana Menteri atau kerajaan. Ini adalah ketetapan dalam perlembagaan dan kenyataan tegas oleh Raja-Raja Melayu yang membuat kenyataan tentang kewaspadaan terhadap memainkan sentimen perkauman dan juga sikap pelampau agama. Arahan itu adalah daripada Raja-Raja Melayu untuk mematuhi semangat perlembagaan. Dan ini tidak boleh disamakan kritikan kepada Perdana Menteri atau kritikan kepada kerajaan. Dan saya tidak pernah mengarahkan, malah memberitahu Ketua Polis Negara bahawa kritikan terhadap Perdana Menteri atau kerajaan itu dalam sistem demokrasi dibenarkan dan diizinkan, ya. Seperti mana saya juga akan menggunakan ruang untuk menjawab bila perlu. Dan umpamanya beberapa langkah untuk menyiasat perbelanjaan yang tinggi mencecah hampir 600 bilion ringgit tanpa tender. Itu bukan urusan saya untuk memutuskan. Kementerian Kewangan ada memberi makluman tentang beberapa pelanggaran itu, tetapi ini terserah kepada Badan Siasatan untuk melihat sejauh mana pelanggaran ini, rasuah atau penyelewengan berlaku. Kedua adalah menetapkan bidang kuasa. Sebagai Perdana Menteri, saya tidak memilih untuk membolot semua kuasa yang ada, tetapi untuk mengagihkan kepada rakan-rakan yang telah diberi mandat. Umpamanya kita sekarang ini bersiap sedia untuk menghadapi bencana banjir. Anjuran daripada Jabatan Kaji Cuaca mungkin akan lebih murung dan akan mungkin membebankan. Oleh demikian
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid diminta untuk memproduksikan jatuh kuasa bencana dan akan mengadakan langkah-langkah segera untuk menghadapi, akan memantau dan membuat persiapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah diberikan tugas, dan saya anggap ini sepenuhnya kepada beliau untuk memastikan semua perkara-perkara yang masih tersangkut mengenai MA 63 disegerakan. Kebanyakan ini telah dapat diselesaikan, tetapi ada yang menimbulkan keresahan dari rakan-rakan kita di Sarawak dan Sabah, itu patut disegerakan. Dan sekiranya perlu, itu dipantau dan dikemukakan cadangan supaya penyelarasan di antara persekutuan dan negeri itu dapat dilakukan. Saya bagi contoh yang dibangkitkan juga oleh Premier, iaitu kadang-kadang oleh kerana peraturan-peraturan sedia ada mempersulit pelaksanaan di peringkat negeri kerana kelulusan itu terlalu banyak jabatan di kementerian. Hal ini saya percaya akan dicadangkan oleh TPM untuk dapat kita laksanakan segera, kerana saya tidak mahu perkara ini berlanjutan. Sebab itu saya bagi dalam tempoh 1 bulan ada kemajuan yang ketara dalam menangani hal tersebut. Dan juga masalah pembangunan, kerana kita tidak mahu terlalu ketara kesenjangan tahap pembangunan di kawasan yang mewah dengan kawasan yang paling miskin, pedalaman Sabah Sarawak, seperti juga beberapa kawasan terpencil di Semenanjung. Oleh demikian, bersama Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Linggi, kita berikan tugas penyelarasan ini kepada TPM Fadilah untuk Sabah Sarawak, dan tentunya di bawah bidang kuasa TPM Zahid untuk kawasan-kawasan di Semenanjung. Saya ingin juga mengumumkan bahawa amanah itu harus dijalankan dengan telus, dan sekiranya tidak ada kecenderungan untuk mengutip dana haram, kita boleh ambil langkah-langkah perlu. Umpamanya, satu hari saya jadi Menteri Kewangan, saya boleh ambil keputusan untuk membatalkan keputusan awal tahun ini mengenai cabutan khas perjudian yang dilakukan dengan jemaah menteri yang disertai oleh Bersatu dan PAS, iaitu meningkatkan jumlah cabutan khas dari 8 ke 22. Pada hari ini saya mengarahkan supaya jabatan itu dikekalkan dalam tahap yang lama, iaitu 8 kali. Maksudnya 8 naik 22, dan mulai 1 Januari 2023 cabutan khas perjudian yang sekarang diterima oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebagai 22 kali akan turun 8 kali. Saya juga telah bersetuju setelah bincang dengan Tan Sri Syed Mokhtar. Tan Sri Syed Mokhtar itu ditegur kerana punyai monopoli import beras. Untuk berlaku adil, kita harus tahu bahawa ini, kebenaran import ini bukan concession, bukan dianugerah kepada beliau, dianugerah kepada syarikat Bernas yang pada ketika itu dipunyai oleh Tan Sri Boon Seng 31% dan Tan Sri, syarikat ini dipunyai oleh Tan Sri Syahidan Kasim. Tan Sri Syed Mokhtar telah membeli syarikat ini 31% daripada Tan Boon Seng, sekitar 800 juta ringgit, dan kepada syarikat ini dipunyai oleh Tan Sri Syahidan Kasim 400 juta ringgit. Jadi beliau tentunya punya tanggungan untuk membayar balik, tapi saya ingin bagi jaminan, kerajaan di bawah pimpinan saya tidak akan lagi mengizinkan cara pembolotan kekayaan oleh tokoh-tokoh politik dengan begitu mudah menghisap darah pesawah padi yang miskin. Dan sekarang umpamanya kita tidak boleh bebankan umpamanya seorang Syed Mokhtar, sehingga kita dapat teliti keuntungan dia dan sama ada pulangan itu berpatutan.
Tetapi saya telah gesa beliau untuk berbuat sesuatu segera. Maka beliau peruntukkan sekarang bulan ini juga 10 juta ringgit kepada petani pesawah padi, penanam padi dan pesawah miskin, dan mulai tahun depan 50 juta ringgit daripada Bernas. Saya hanya berikan contoh ini dalam masa singkat. Kerana apa? Kerana ini yang kita katakan governance. Ini dia katakan tata kelola yang baik. Bukan slogan Melayu ataupun Islam, tetapi pelaksanaan. Ya. Saya juga suka cerita memaklumkan bahawa telah bincang dengan Saudara Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ada beberapa langkah diambil, termasuk telur yang diharapkan diumumkan oleh beliau esok dengan harga yang lebih rendah dan kerana mengurangkan kebergantungan kepada kartel. Jadi kita harap jumlah pengedaran telur dalam pasaran cukup dan harganya itu diberitahu tadi akan dikurangkan.